Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam My Camp Studio. Perlawanan JDT menentang Pahang menyaksikan JDT cuma mencatatkan satu kemenangan tipis apabila mengalahkan Pahang dengan keputusan 2-0. Kebiasaannya JDT akan menang dengan keputusan 4, 5 ataupun 6 gol, tetapi tidak pada kali ini apabila Pahang berjaya mengekang nafsu JDT untuk mencatatkan kemenangan besar. Baiklah, apa-apa pun kita tengok dulu kepada line up. Macam biasa JDT meletakkan kesebelasan terbaik untuk game ni. Tetapi berbeza untuk Pahang apabila Coach Fandi terpaksa melakukan sedikit perubahan dengan ketiadaan pemain-pemain utama seperti Azam Aziz, Azrif Nasrul Haq, Syazwan Andik. Baiklah, kita pergi dulu ke first half. Untuk first half, macam yang kita selalu tengok, JDT akan bermain seperti kebiasaan macam game-game sebelum ni. Mereka akan bermain short pass, bermain pantas dan mengawal lebih banyak penguasaan bola ataupun possession. Pahang pula seperti yang diperkatakan oleh Coach Fandi, memang terbukti yang Pahang ni betul-betul parking bas. Kawasan tengah dan juga pertahanan Pahang cukup kompak sehingga menyukarkan pemain-pemain JDT untuk melakukan attacking. Hal ini terbukti apabila JDT memerlukan 11 minit untuk mendapatkan shot on target yang pertama melalui Bergson. Dekat sini aku nampak taktikal Pahang mudah aja. Main bertahan, dapat bola, long ball ke Kepah. Sebab pemain-pemain Pahang semua duduk kat bawah kecuali Kepah je yang tinggal dekat atas. Pemain-pemain JDT dah cukup faham dengan taktikal Pahang ni. So apa yang JDT buat? Kerja JDT lock Kepah je lah. Bila Kepah dah kena lock, memang Pahang ni memang dah tak boleh nak buat apa lah. Hilang bola, terpaksalah patah balik ke belakang untuk bertahan. Untuk JDT, macam biasa, tempo permainan mereka yang kawal. So far memang JDT ni bermain laju untuk mendapatkan gol. Cuma yang masalah dekat sini adalah JDT agak suka untuk menebusi kekebalan benteng pertahanan Pahang. Hoan dengan Afiq berjaya untuk mengawal bahagian tengah JDT dengan baik. Manakala Velasquez pula bertindak sebagai playmaker untuk menyuntik kreativiti di bahagian tengah. Apa yang aku nampak, JDT banyak melakukan attacking di sebelah Arif Aiman, di mana setiap pergerakan dia berjaya untuk mengucak-kacirkan bahagian pertahanan Pahang. Walaupun Pahang meletakkan dua pemain iaitu Bakiuddin dan juga Azwan untuk mengekang Arif Aiman ni, akan tetapi dia tetap juga berjaya untuk melepasi kawalan dua pemain ni. Ini jelas menunjukkan tahap kematangan dan juga kualiti yang ada pada Arif Aiman ni. Boleh kata berkicap jugalah dua pemain ni nak jaga Arif Aiman. Bergson dan Forestry pula, aku boleh nampak yang dua pemain ni agak sukar untuk mendapatkan peluang untuk skor gol. Sebab bahagian belakang tu memang cukup kompak. Nak pecah masuk memang agak sukar. Pemain-pemain Pahang memang kau-kau tahan. Attack punya attack tapi still lagi tak boleh nak masuk. Tapi apa yang istimewanya mengenai dua pemain ni, kau parking lah bas ke trailer ke, dua pemain ni akan tetap berjaya juga untuk skor gol. Ini terbukti apabila pada masa tambahan Bergson berjaya untuk skor gol yang pertama untuk JDT apabila gerakan yang dilakukan oleh Forestry berjaya untuk disudahkan oleh Bergson. Walaupun ada pemain pertahanan yang kawal Bergson, akan tetapi dia still lagi mampu untuk skor gol. Tamat first half, JDT 1, Pahang 0. Masuk second half, kedua-dua pasukan ni masih lagi mengekalkan gameplay yang sama. JDT yang mengawal game, manakala Pahang pula bermain bertahan dan cuba untuk melakukan counter attack apabila dapat bola. Dan kali ni kita boleh nampak yang Oscar ni lebih aktif untuk melakukan attacking kalau nak compare dengan first half. First half nampak dia ni agak sedikit senyap, tapi kali ni dia lebih aktif. Mungkin jugalah tactical coach untuk lebih menggunakan Oscar ni. Sebab Arif Aiman pun kau kena jaga sampai dua pemain. Dan dia pun dah tak seaktif macam first half. Tapi itu tak bermakna dia tak mendatangkan ancaman. Sebab apa? Setiap kali dia dapat bola, setiap kali itulah pertahanan Pahang jadi kucar-kacir. Boleh kata besarlah impak dia untuk JDT. Kita boleh nampak yang effort JDT ni untuk menambah gol sama je macam first half. Cuma yang masalahnya pemain-pemain Pahang ni terlalu kompak di bahagian pertahanan. Bukan mudah untuk JDT menentang pasukan yang bermain dengan taktikal parking bus ni. Sebab tu JDT perlukan satu magis untuk leburkan kekebalan benteng pertahanan Pahang ni. Dan akhirnya magis tu hadir pada minit ke-73 apabila JDT berjaya untuk menambah gol yang kedua melalui satu clean shot yang cukup cantik dilakukan oleh Forestry. Sekali lagi, bas ataupun trailer Pahang ni bocor kali ni melalui satu gol daripada luar kotak penalti. Inilah satu pendekatan ataupun taktikal yang cukup baik dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Mereka tahu agak sukar untuk mereka pecah masuk ke dalam kotak penalti sebab pertahanan Pahang terlalu kompak. Jadi JDT tukar pendekatan mereka dengan melakukan lebih banyak percubaan jauh. Dan hasilnya JDT berjaya untuk menambah satu lagi gol. Selepas pada gol tu, aku boleh nampak effort yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Pahang untuk cuba bangkit semula. Cuma agak sukarlah untuk Pahang buat game sebab apa?
JDT mendominasi hampir semua aspek atas padang. Dan taktikal Pahang pun mudah sangat untuk dibaca. Pahang memang tak ada plan B. Pahang bila dapat bola, kepah. Dapat bola je, kepah. Dekat sini, aku pujilah usaha yang ditunjukkan oleh dia dalam game ni. At least, dia pun berjaya untuk mendapatkan shot on target. Satu benda yang positif, cuma dia tak dapat banyaklah support dalam game ni. Pemain-pemain Pahang lambat nak bagi support. Kepah bila dapat bola, sampai kena kepung 2-3 pemain. Memang mati kutu mat member. JDT pula ada peluang untuk mendapatkan gol yang ketiga, akan tetapi bola malangnya terkena tiang. Dan follow up daripada Arif Aiman pula berjaya untuk diblok oleh pertahanan Pahang. Memang itulah peluang terbaik JDT untuk tambah satu lagi gol. Tapi pujianlah untuk pemain-pemain Pahang yang kekal berdisiplin dalam bertahan. Untuk tempoh akhir-akhir perlawanan, tempo boleh kata agak sedikit slow di mana JDT mungkin sudah selesa dengan 2 gol. Tamat perlawanan, JDT 2, Pahang 0. Tatkala pasukan-pasukan seperti Sabah, Selangor, Kedah, kau-kau dibantai oleh JDT. Akan tetapi tidak buat Pahang apabila mereka cuma bolos 2 gol saja. So aku boleh cakap yang taktikal Pahang untuk parking bus berjaya apabila Pahang berjaya untuk mengelak daripada mengalami kekalahan yang besar. Walaupun mungkinlah ada yang cakap yang Pahang ni main negatif sebab parking bus. Akan tetapi tak kisahlah parking bus ke trailer ke, tetap juga masuk dalam taktikal bola sepak. Kita boleh nampak impaknya Pahang cuma bolos 2 gol je. Nak menang mungkinlah agak mustahil buat Pahang. Tapi at least Pahang boleh elak daripada menjadi mangsa lauk pauk JDT. Tak lupa juga pujian buat keeper Pahang yang bagi aku bermain sangat cemerlang dalam game ni. Kalau bukan sebab dia, mungkin Pahang akan bolos lebih daripada 2 gol. Untuk JDT, aku boleh cakap JDT ni memang unstoppable. The best in Malaysia dan juga the best in ASEAN. So, apa pandangan you guys mengenai game ni? Macam biasa, boleh komen dekat bawah. So, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa, macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas. Aku ciao dulu. Peace.